kita pergi kepada mixer tak cukup input. Sebenarnya berapa banyak input yang kita perlu sebenarnya? Penting sangat nak tahu. Berapa banyak input yang kita nak. Ada setengah surau-surau tu dia kata saya perlu 2 input je. Satu azan. Kan? Lepas tu satu lagi imam. Kan? So komat pakai apa? Mic imam. Kuliah pakai apa? Mic imam. Boleh jadi? Boleh. So nak kata salah bukan cara yang betul. Tapi selagi karya berpuas hati, silakan. Okay. So sebenarnya berapa banyak input yang dikatakan minimum input sesuatu surau atau masjid, especially surau solat Jumaat ataupun masjid. Okey, saya percaya setiap mikrofon dia ada kegunaan dia tersendiri. Kalau dapat kita splitkan dia supaya penggunaan dia spesifik, dia akan jadi lebih bagus dan kita boleh tune dia. Kalau as installer macam kami senang nak tune bergantung kepada mikrofon tu sendiri. Pasal kena faham setiap mikrofon, jenis mikrofon, brand mikrofon tu sendiri dia ada karakter-karakter yang tersendiri. Okey, kita ada contoh gooseneck mic, kita ada clip, kita ada headset, kita ada dynamic mikrofon tu kan. So semua benda ni okey. So berapa banyak sebenarnya input yang cukup sebenarnya, minimum especially untuk solat Jumaat dengan masjid. Kalau saya sentiasa suggest minimum you perlu 8 input. Kenapa 8? Okey, saya listkan. Satu, you perlu input untuk you punya imam. Dan saya andaikan input imam tu adalah satu input. Kadang-kadang diorang boleh jadi 2 input. Kadang-kadang ada imam yang nak pakai clip, ada kadang-kadang imam nak pakai headset. Tapi tak apalah, dikata-kata semua sekarang ni banyak masjid dan surau dah pakai headset lah kan, pasal nak monitor lah. And then kalau dia tak pakai digital system lah, mungkin susah sikit kita nak tune untuk dapat monitor bunyi yang sedap untuk imam lah. So kita assume dia pakai hanya satu. Ada kadang-kadang masjid request 2. Dia nak clip, dia nak headset. Okay. Kita tidak mengatakan ya ataupun tidak, bergantung pada masjid. Okay. Satu adalah mic imam. Keduanya adalah mikrofon kuliah. Saya sentiasa suggest ataupun saya advise klien-klien kami di pasystemmasjid.com kata kalau boleh pecahkan. Dan salah satu kesalahan besar bila kita check sound system kita tu hanya gunakan mic imam. Pasal mic imam tu biasanya kita ada reverb. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tambah sikit tu. Kita panggil sebagai reverb. Biasanya sebenarnya efek ni ada 2 je. Reverb dengan echo. Yang mana kita main-main kat situ lah kan. So the balancing tu menyebabkan apa yang kita nak feel. Echo ni Bismillahirrahmanirrahim. Him. Tu echo. Kalau reverb, Bismillahirrahmanirrahim. So kebanyakan mixer macam analog, Behringer, Yamaha yang biasa juga kami pakai, dia sebenarnya reverb tu adalah semua dia main parameter reverb dengan echo tu lah. Biasa yang effect tu kan. So mic kuliah ni biasanya mic yang selalu dapat komplain mic tak dengar. So input saya tak mau cakap pasal tu. Mic kuliah, okay, kita memang strongly suggest especially surau dan masjid untuk ada split mikrofon untuk kuliah. Jangan pakai mic imam. Lepas tu mic khutbah. Lepas tu mikrofon azan. Biasanya mikrofon azan ni dia mikrofon khutbah okey lah. Kadang-kadang terpulang lah. Ada tu selesa dengan satu, kadang-kadang dia nak 2. Dia ingat macam Grammy Awards tu kan, dia nak 2. So terpulang pada bajet, terpulang pada tuning, terpulang pada mixer apa you nak pakai. So option 1 atau 2 okey je. Lepas tu mic azan ni biasanya belah-belah KL Selangor ni dia nak dengar kat atas je. Dia nak dengar kuat dekat atas. So dekat dalam ni mungkin dia nak dengar slow, dia nak dengar dim, ataupun dia nak dengar kuat hanya di tempat mungkin di bilik Bilal. Okey. Itu 4 mikrofon yang kita pakai. Dan mic yang kelima adalah mic iqamah. Mic iqamah ni dia versatile sikit. Mic iqamah ni dia boleh jadi mic iqamah, dia boleh jadi Ramadan kita nak dekat, mic selawat in between tarawih tu, solat sunat tarawih. Dia juga boleh jadi mic pengumuman,
Dia juga boleh jadi mic takbir pagi raya tu. Okay, dia boleh jadi multiple. Okay, dan itu dah 5. Okay, so 5 jenis mikrofon minimum. Okay, kita tambah lagi 3. Penting sangat. 2 lagi adalah wireless microphone. Satunya, kalau ada wireless microphone, 2 handheld. Kita boleh pakai untuk kalau tiba-tiba masjid buat forum, boleh pakai benda tu. Ataupun moderator boleh pakai mic kuliah. Yang lagi 2 panelist tu boleh pakai mic tu. Ataupun ada soal jawab. Belah muslimat, biasa muslimat jauh ujung tu kan, ujung dekat ujung-ujung sebelah sana tu kan, boleh pakai wireless microphone. Walau bagaimanapun, wireless microphone ni kena hati-hati sikit, location dia dekat mana, so takut transmission dia tak sampai putus-putus dan sebagainya. Itu juga kami tengah belajar. Pergilah website webinar Shure. Zaman sekarang ni smart buat live. Sekarang ni tengah berlangsung sama juga, parallel juga. BOSE tengah buat live. Saya pun tengah buat live sekarang ni, banyak benda. So pergilah belajar. Banyak-banyak. Shure pun buat live juga. Dia punya webinar. So boleh tengok dekat Shure untuk tahu macam mana sebenarnya wireless transmission tu berfungsi. Saya juga tengah belajar. So saya boleh serve saya punya klien dengan lebih efektif. Satu lagi, kata ni baru 7. Mana satu lagi input? Jangan lupa input audio. Yang biasanya pakai DVD tu, mengaji tu. Kalau misalnya tak ada kematian, sebelum maghrib, ataupun sebelum subuh, kan, 3 masa ni biasanya akan dipasang. Kita dulu pakai, kita panggil kaset lah, kaset Quran tu kan. Sekarang ni ada pakai DVD. Tapi sekarang ni saya pun promote masjid-masjid, surau-surau, jangan pakai DVD player lagi. Susah nak kena buka rack, nak kena cocok. Itu pun tunggu loading lah apa. Sekarang ni beli je dekat pasar malam yang radio kecil MP3 RM60 tu. Kan dah ada siap USB, Quran, As-Sudais lah, Al-Anfasi lah, apalah tu kan. Boleh cocok kat situ je. Boleh cocok kat situ. Tak payah pening kepala. Boleh terus tekan je. Nak surah apa. Ini nak tekan next. Nak pergi surah Ar-Rahman contohnya kan, Al-Waqi'ah ke apa ke, tekan. Alah lambatnya. Pakai benda tu je. RM60 je. Lagi murah daripada DVD player. So boleh letak kat luar. Tapi bila kat luar tu, make sure tak hilang lah. Macam-macam kadang. So mixer untuk especially kalau dekat KL Selangor, surau solat Jumaat, dan especially kepada masjid, kalau dapat make sure ada minimum 8. Itu pun dengan saya beranggapan audio signal tu send mono. Kalau dia send stereo, you kena ada minimum 9 input. So kita dah share dengan tuan-tuan sikit perkongsian apa yang saya ada. Kita kongsikan sama-sama, insya-Allah, supaya nanti habis MCO ataupun habis PKP ni, tuan-tuan boleh datang balik, pergi tengok balik PA system tuan-tuan. Kalau perlu dibetulkan, ditambah baik. Dan sekiranya ditambah baik, tambah baik dengan equipment yang betul, supaya lepas ni tak ada lagi test ini kod kan. Kita tak mau benda tu. So pasal dia membazir, itu duit karya, duit jemaah infak, mengharapkan benda yang baik selain daripada equipment yang baik juga kan. Infak itu juga untuk kegunaan waktu-waktu macam ni lah. Macam dekat Masjid Karya saya, dia buat sumbangan untuk the underprivileged kan. Duit-duit tu juga untuk free tuition lah, free kelas mengaji lah, kanak-kanak dan dewasa lah, ataupun kepada golongan OKU lah yang tu. So duit-duit tu sebenarnya dipakai. So make sure jangan bazirkan duit tu. Bila kita kata membazir, bukan bermaksud tak boleh spend banyak, tapi spend benda yang betul. Okey, itu bagi saya istilah. Bila orang tak faham bila saya cakap jangan membazir tu, dia kata tak boleh beli mahal. Tak, belilah barang baik yang bagus supaya bunyinya bagus. Okey, on kami punya PA system. Tapi pada masa sama, kalau beli murah sekalipun, murah tak boleh pakai, lempar stok. Itu juga satu pembaziran. Itu nama dia membazir.